Yeah, we are on air. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan yang mengikuti siri yang video yang ketiga siri ketiga live bersama panel-panel juri dalam channel Santai Silat Kopi O Santai Silat Kopi O berserentak dengan kita juga mengambil peluang ini untuk pencerahan dan kemaskini tentang pertandingan Selangor Martial Art aktif virtual Tak ada masa mungkin ni? Sudah live dah. Puan Wan Kembang Su dari Singapura menonton Guru Muda Hakim. Minta sahabat-sahabat semua boleh share ke mana-mana, dan soalan-soalan nanti kita boleh jawab, tetapi kita jangan fokus kepada pertanyaan tentang sesi 1 punya hal dulu, sebab kita tengah nak mendahulukan masa untuk mengejar sesi 2 yang mana kita sudah ketinggalan hampir 12 hari sekarang ni kan. Jadi kita fokus kepada situ, dan nanti insya-Allah saya akan menjemput Tuan Roslim Abu iaitu Presiden DSSM Malaysia, dan Tuan Ismail Zamri iaitu YDP DSSM Selangor dan mungkin juga pihak teknikal penganjur Selangor Aktif, iaitu kita bicara tentang technicality mana sesi 1 lah, hadiah dan bagai-bagai itulah. Sekarang kita fokus kepada apa yang kita kena buat untuk sesi 2. Okey, saya akan masuk ke dalam frame sebab operator kita tak ada hari ini, dia sakit perut kan. Yang di dalam video ini ada yang bersemuta tu adalah hari ini dia Haji lah, Haji Uda Joni Domo, Presiden kepada PSTI, Pertubuhan Silat Tradisi International, dan Presiden FPSTI Antarabangsa Indonesia sekali. Dan yang baju merah Raya Cina adalah Paduka Johari Jantan otai kita lah iaitu panel juri khas. Jadi Paduka Johari tidak duduk di dalam semua penjurian, tetapi kita mengambil kiralah apa yang beliau final lah untuk perbezaan permakahan di hujung. Okey, saya akan masuk frame dan kita akan start bicara itu lebih kurang dalam 5 minit lah selepas saya masuk frame Okay, are we ready? Kita tak ada lagi. Apple lambat dia pergi US, betul dia tak balik. Boleh terus jalan. Okey. Mak kantong tu. Boleh.
Okey. Puteri Liana Liana dari Dungun selamat bersama kami. Puteri Liana dari Dungun. Zainul Azhar Sunan is watching. Aku nak cari nombor kau, tekan Sunan. Kalau tekan lagi ni cari nombor kau. Sunan timur lah. Oh, bubble. Okey, Ni apa? Air bubble. rancangan hari ini Natural oxygen water. ditajuk oleh bubble. Natural Oxygen Water. Alhamdulillah Alhamdulillah kita dah ada penaja untuk program ni. Suara tu kita off lah. Sebab nanti dia bergegar di sana. So botolnya warna biru, ada tulisan bubbles ni. Saya tu dengan off suara. Kalau tidak, kita cakap dengan sana. Sebab dia ada masa dia kan 5 saat ini video time Suara tak cukup. Kena cakap kuat sikit lah. Okey. Terbalik macam mana pula kita belah sana? Dia Habis semalam ayah tu duduk belah ni elok itu sebab dia ada hikmat sikit. Okey, betul tu dia kamera sini. Minta kerjasama suara okey tak suara? Sebab kita tak ada extended mic Saya lebih tanya Pak Ketua ni tentang pemakanan yang mana apa aspek-aspek yang perlu lah sekarang kalau kita sampai kalau diundang tu yang betul masalah yang sebab pembayaran tu lah. Jadi yang Pak Segi tu kaitan dengan apa? Betul tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah kita mulakan program kita pada malam ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, para ulama, guru-guru, ibu bapa, diri kita sendiri. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. 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 Iya dengan kedua iya dan mustahil itu surat al-Baqarah dan alim dan amin amin ya Allah. Okey, mana yang terutamanya yang daripada mana peserta-peserta yang terlibat lah mohon anda mengikuti program ini sebab amat penting kita jelaslah tentang apa ni syarat-syarat walaupun tidak secara rasmi walaupun kita tidak membuatnya secara begitu official tapi ada juga syarat-syarat dan kepentingannya lah okey, sekejap saya nak share ke dalam grup WhatsApp juga. Cuba bawa phone pergi kat sana. Kita dengar. gambar nak berapa ni? Dia ada lebih kurang 10 saat punya apa?
betul eh. Bahkan dia jatuh menentang tu. Tak ada. Careful. Kita tak nampak ni sebab dia dia. Okey ya? Dapat ni. Sekarang besar. Besar ni tapi saya tak dapat baca mesti dia delay dalam 10 saat. Kuda ada rupa macam ayam hotel lah. Yang pink tu baik. Baik. Alamak, baik pula. Minang baik. Itu bukan tanjak semuta yang telah dikarang oleh Ayah Pis semalam dulu Saya tidak buka. Mungkin saya akan gamkan benda tu menjadi kenangan. Okey, minta sahabat-sahabat share Saya tanya. Okey, link sudah di-share di grup ya. Harap boleh share kepada grup-grup yang ada, grup tuan-tuan ya, supaya kita sama-sama dapat berbincang, menghalusi program yang kita sedang jalankan ni. Sesi kedua Selangor aktif. Okey, Okey, tadi terima kasih ya. Buddha Joni Domo kita telah membuka dengan doa pendek dan al-Fatihah ya. Okey, kita teruskan, kita jalankan sesi live ya di bawah channel Santai Silat Kopi O saya PGA Akmal Amuran iaitu moderator dan Buddha Joni adalah moderator jugalah ya. Kita ada dua orang sidekick lah ya. Yang mana perbicaraan kali ini kita tetap tentang Selangor Martial Art aktif virtual dalam bahagian persilatan Jadi saya perkenalkan dulu yang mana pasti anda sudah agak kenal Buddha Joni, iaitu Presiden kepada PSDI, Pertubuhan Pencak Silat International Malaysia, dan juga Naib Presiden FPSDI Antarabangsa International yang banyak membantu saya lah dalam kerja-kerja depan, belakang, tabir, atas tabir, kiri, kanan, atas, bawah tabir, segala macam lah. Okey. Di sebelah kanan saya yang berbaju merah Penghi Fatrai hari ini
bukan calang-calang bukan kaleng-kaleng orangnya. Itu kat Facebook Cikgu Johari Jantan. Okay. Tapi sebenarnya mana saya selesa memanggil atau address him as Paduka Johari Jantan sesuai dengan siapa dia sebenarnya. Pendek ceritanya, Paduka suara kuat sikit, perkenalkan diri sikit lah. Kuat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Johari Jantan. Nama kenalan saya Cikgu Johari. Dan perguruan panggil Paduka Johari. Paduka Johari ya, okey. Paduka Johari. Jadi saya di sini dijemput oleh TGA. 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 Kalau pergi kat seberang tu TJA. Indonesia TGA. TGA. Okey, kita pergi TGA lah senang kan. Jadi Kalau R belakangnya di TGR. Tersilap. TGR. Jadi TGA. Okey, terima kasih pada TGA ya. Terima kasih lah kerana berjemput saya pada sesi ini dan berjemput saya untuk menjadi juri pada minggu lepas Juri panel khas. Juri panel khas. Bukan saya minta untuk jadi, tapi TGA ini memang orang yang bijak. Terima kasih. Dia pandai memilih orang. Terima kasih. Jadi disebabkan kenapa dia pilih saya? Answer. Bukanlah saya ni hebat sangat. Bukan saya hebat, bukan saya tu sangat, tapi mungkin dari pengalaman daripada kecil hingga sekarang sampai janggut ni baru tumbuh. Itu pasal jemput saya. Kalau tidak dia tak jemput. Pasal janggut lah ya. Pasal janggut. Kita masih DJ. Okey. Secara ringkas saya bagi biodata Paduka kita lah ya. Tahun 70 dah bersilat, betul? Ya, Masa tu umur dalam 12 tahun. dalam 12 tahun telah bersilat. Umur 12 tahun telah bersilat. Jadi anda kira lah ya. Saya dah kira dah masuk 50 tahun. Jaranglah orang bersilat 50 tahun lepas tu masih bersilat. Kan? Ada yang masihlah dia masih sebagai guru silat tapi tidak begitu aktif lah kan. Jadi alhamdulillah kita panggil super otai Paduka Johari Jantan masih aktif sebagai paduka persilatan di silat lincah ya, tidak lincah Malaysia ya. Beliau boleh bergerak di mana-mana saja di dalam dunia, in fact dunia untuk memantau gelanggang-gelanggang mana-manalah itu dalam perguruan lincah. Okey, satu. Keduanya ni alhamdulillah Paduka Jo ini tidak betul ilmu. Maknanya ilmu tu memang perguruan Paduka kita ni silat lincah. Tetapi ilmu beliau ni adalah tentang silat. Dan secara umumnya silat ini besar pokok dia. Jadi saya telah memikir panjang lebar apabila Paduka Tuan Muslim kita ni menyuruh saya, meminta saya memilih juri. Saya ada 5 tempat saja. Saya terpaksa memilih dengan teliti, iaitu 3 peringkat umur sebenarnya. 2 super otai. 1 Paduka Jo, 1 Ayah Z. Paduka Jo di Selangor ni, Ayah Z di Kelantan. Super otai, kemudian guru penahan. Okey, dia ayah teh kita kan. Seperti apa nama Uda Joni kita. Okey. Kemudian apa lagi? Paduka guru tajuri Sidri kita di Negeri Sembilan. Jadi ada sebab kenapa saya mengambil mereka dekat pertengahan umur dia 40-an. Dan kemudian peringkat yang lebih muda belia iaitu seperti guru muda Hakim Akmal, itu anak saya sendiri. Saya pilih dia bukan kerana dia anak saya, kerana exposure kemudahan beliau dalam dunia persilatan ni agak luas dan melawat banyak tempat.
Dan kemudian Cikgu Ahmad Salimi yang di utara Kedah. Itu pun belia juga lah. Ini 2 orang bujang. Jadi ini level yang saya tulis supaya kita dapat berseimbangan. Okay, saya balik pada kerja ni. Tahun 70 dah bersilat. Setia kekal dengan Richard. Masak ranum. Kan? Tapi buah tak cukup. Kekal. Kan? Untuk meneruskan perjalanan. Jadi hari ini saya menjemput Paduka Johor ni lebih kepada tentang teknik-teknik kombatif, tempur, tentang tumbuk dan tendang dalam silat, dan kemudian apa yang peserta-peserta persembah pamerkan dalam pertandingan. Okey, saya nak beritahu satu. Paduka Johor ni kedekut markah. Kita saya cakap tadi. Kan kita ada 5 orang, yang anda dah tahu. Dalam setiap orang tu ada 10 section. Bahagian tumbuk tendang orang apa tu tumbuk tendang punya hal. 3 kan? 3 kan? Betul? Okey. 2 pun ada. 2 pun ada, tapi okey, 2 pun ada. Nombor 3 lebih menjurus kepada ketangkasan dan kemahiran. Bahagian ketangkasan, kemahiran dan daya tahan. Ketangkasan, kemahiran dan daya tahan. Daya tahan tu satu je, iaitu yang 3 minit bersilat tu. Kan? Stamina, maknanya seorang pesilat walaupun hebat mana, kalau realiti bertempur tunggak out juga kan. Jadi ini persembahan ada 3 minit, maka penyusunan waktu, mana nak slow, mana nak laju, mana nak slow balik. Dan memang kita manusia memerlukan nafas. Pandai-pandai kita menyorok. Seperti mana contoh jika anda penat, maka sorok, angkat tangan, sorok. Nampak? Jadi di belakang tapak ni tarik nafas, jangan tunjuk pada juri. Tunjuk pada juri, terutama juri super otai ni, dia tak boleh tengok kalau pesilat tu lemah. Betul tak betul? Ya, betul. Kan dia macam pantang sikit. Okey, Pantang banyak. banyak. Okey, saya cepatkan di dalam orang 3 ni, iaitu daya tahan 3 minit, dan juga kalau kanak-kanak nanti 2 minit. Anda bersilat terus. Kan jangan terlalu laju awal atau hujung-hujung baru nak laju. Jadi ambil masa pembahagian yang betul. Okey, seterusnya kita 2 sampai 10 ni berkenaan dengan tubuh badan. Penggunaan tangan, penggunaan kaki. Tangan untuk kerja-kerja yang tangan lah. Sebagai senjata tumbuk tendang, rencis, tepak, kan, back chop dah sekian-sekian. Dan kaki untuk sepak tendang, juring, kuis dan berbagai-bagai. Okay. Kemudian 5 dan 6 lebih halus tentang penggunaan tangan. Maknanya level ini ada beza, yang mana kanak-kanak punya level dengan dewasa atau orang yang bersilat 1 tahun dengan orang bersilat 10 tahun, beza dia punya penggunaan dia. Kemudian kita ada tentang sikuan, kan, menipu, semua ini ada ambil kira. Okey, kemudian penggunaan senjata sebagai benteng tubuh. Apa maksudnya tu? Maknanya apabila kita menumbuk, kita melapik, kan, kita blok muka, kita tumbuk, kan, benda-benda ni juri-juri nampak. Jadi kita tidak boleh tumbuk kosong dan mendedak. Sebab anda kalau dah dalam siap lambang, kita tahu makan semasa makan. Kita nak makan orang, time tu kita kena makan. Jadi macam mana kita nak buat itu adalah pengetahuan tentang senjata sebagai benteng tubuh. Kemudian penggunaan senjata sebagai alat serangan, itu bahagian koreografi ataupun kita panggil seiringan senjata dengan gerakan. Macam udah Johnny cakap semalam, senjata panjang gunanya bahagian luar, senjata sederhana bahagian pertengahan, dan senjata pendek adalah bahagian dalam. Kan, kalau kita kaji, saya pergi sikit pada tentang samurai. Kenapa dia ada 2 katana? Satu tanto pendek tu. Kenapa samurai panjang? Kenapa pintu masuk rumah Jepun tu pendek-pendek? Kan, dalam rumah tu dia tak boleh pakai samurai 36 inci 44 inci tu. Dia kena pakai pendek. Begitulah juga akal dan penggunaan kita
dalam melaksanakan penggunaan senjata. Okey, kemudian yang lain-lain tu tangkap kuncian dan lain-lain lah. Okey, saya nak tanya Paduka. Satu, markah Paduka bagi banyaknya berada sekitar 456, 456, 456. Kenapa macam tu? Apa daripada video sesi satu? Betul? Terima kasih. Sama-sama. Dalam saya lihat dalam permainan mereka yang baru, yang dan lama, ada banyak perbezaan. Baru dan lama. Maksudnya orang silat lama tu orang silat baru. Orang silat yang macam kita berlatih dan silat yang lama. Jadi permainan orang banyak kepada lembutan. Itu ada beberapa aspek, tapi yang serangan tu cuba kita mantapkan sikit. Mantapkan. Mantap boleh serangan, belaan semua dengan koreografi yang muka dia akan nampak sikit nampak garam. Penghayatan watak tu baik. Jadi yang telah saya lihat dan saya diri yang banyak yang lembut, jadi tak memuaskan. jadi saya tak feel. Saya tahu. Saya rasa kurangkan sikit lah. Jadi kalau benda yang agresif, itu yang saya suka. Dari mantapan, langkah dia, tumbukan dia, elakan dia, tenangan dia yang mantap, baru saya baru dapat mencolek jiwa, mengemis jiwa. Sebab Paduka Jo kita ni adalah dalam arena kompetitif silat. Okey. Macam Yotis malam tu romantik lain. Dia cerita dia lain, dia seni limbai kan, bukan dia tidak ada benda ni, cuma jiwa masing-masing. Jadi macam Paduka Jo ni lebih bersifat pada kompetitif silat, yang mana borang tiga ni adalah sangat penting. Okey. Jadi saya tengok, saya melihat semua video yang dipaparkan. Jadi saya dapat detect yang kadang-kadang Paduka Jo agak bosan dengan video-video yang ada, tapi terpaksalah duduk juga 3 minit kan. Sekali kita duduk 10 video 1 jam 10 minit 15 minit. Okey. Jadi bukan pesanan. Sekarang apa Paduka nak cakap dengan depa-depa ni? Cakap kuat terus. Kita silat. okey. Kepada peserta yang akan bertanding, cuba mantapkan kamu punya langkah, mantapkan kamu punya serangan, tumbuk, belaan, kaki, tenangan semua, supaya dia nampak real, macam real. Jangan tumbuk dia tumbuk pegang muka sikit lepas itu baru dah feel. Baru dah feel lah. Itu kalau macam kompetitif lah. Kalau seni, dia naik, dia kelembutan. Tumbuk tangan, Tapi masih tetap ada. Ada Dia mesti ada. dia. Kita panggil patah dan sendi. Betul. Patah dan sendi. Dengan Layang kan. Jadi benda tu kena mantapkan kita bergerakkan. Mantap, tengok. Ada dia bergerak. Tangkap, bikin ngap. Jadi ini yang dikatakan dalam lembut tu ada keras. Betul. Okey. Antara lembut dan keras adalah liat. Okey. Betul? Udah, apa mau cakap? Udah tertarik dengan apa orang tiga cikgu hari ni. Lepas cikgu hari dia akan duduk orang Orang 3 orang betul lah. Orang lembut ni adalah ramai nak lari. bukan lubuk. Dia adalah kata tempat paling bahaya. Sebab markah cikgu tu ni biasa berada di dekat Palbana, pertengahan. walaupun dia kata tinggi garang, tapi dia ni buat markah. Markah bagi agak tinggi. Saya memerhati kedua-dua juri saya yang mana super sempoi, markah kesian, dan dua mentai saya lah sebenarnya Paduka Jo dan Ayah Z. Dia tidak ada di sini. InsyaAllah dia akan ada kemudian. Sangat berkira dengan pemarkahan. Sebenarnya itu ketepatan lah, Jadi balance lah kan. Sebab kalau anda dimarkah oleh, sebenarnya saya selalu pecahkan dua otai ni. Jadi kadang-kadang dia orang berebut
Paduka Ayah Z duduk orang satu, Paduka Jo duduk orang tiga. Memang sakit lah yang dijudikan itu. Udah ingin menyentuh tentang persoalan lembut, lembik, lembab. Kan? Apa beza lembut dengan lembik dan lembab? Kan? So dalam kita bersilat, kan? Dalam kita bersilat, aliran silat itu penting. Silat itu mesti mengalir, kan? Dia mengalir. Susul dia lah. Susul seperti air sungai, dia mengalir dari gunung, kan? Dia turun. Itu romantik lah. Betul kan? Air dari gunung, air mengalir. Wah, lihat macam ni. Dia boleh melalui batu-batu, kan? Boleh melalui celah-celah dan sebagainya. Adaptation sebagai keserasian. Macam mana dia mengalir itu? Begitulah silat mengalir. Kan? Di kala air sungai itu mengalir dengan perlahan. Sekarang berbayang. Mengalir dengan perlahan. Dia tidak merosakkan apa dia itu. Ya. Air Air pun tak keruh sangat. Air pun tak keruh. Tapi bila hujan, Dia air banyak, dia dia bergolak. jadi kepala air, dia sapu Dia sapu. semua kan. Itulah silat. Maknanya aliran tenaga dalam silat itu perlu dikawal kerana dia mengalir. Dia bergerak tidak berhenti. Dia tidak berhenti. Berhenti bersebab. Ya. Kemudian bergerak lagi meneruskan perjalanan. Ya. Betul tak? Contohnya kalau kita dalam pergerakan mengunci, pergerakan mengunci ni, kalau air, kita kunci air berada dekat mana? Dekat paling bawah. Okey. Yang mana kalau kita mengunci, mana kita berada di tempat paling bawah, di situ baru kita kunci. Kita tak boleh kunci di tengah-tengah. Yalah. Begitu juga kita ambil di tempat-tempat yang Kalau nak pasung di tempat yang lemah sebenarnya. Lemah dan bersambung. Maknanya benda yang mengalir dia lembut dan boleh dikawal. Mana pengawalan tenaga, pengawalan gerakan. Benda yang lembik maksudnya terlebih air. Benda yang terlebih air maksudnya air bertakung, dia jadi lembik. Okey. Betul. Lembik lepas tu jadi lembab. Lembab Bukan lembab dulu baru lembik. tak tahu juga lah. Kalau ketan ni dia lembab pun dia lembik. Ada terbalik kan? Terbalik, lembab dan lembik. Lembab betul. maknanya Mana? terlalu perlahan lah. Sesuatu yang dia dialirkan, dia jadi sifat itu. Betul. Itu cara dia menjawab perbezaan antara lembut dengan lembab. Lembab dan lembik. Jadi silat ni ada kelembutan tetapi bukan lembab, bukan lembik. Okey. Tapi ada satu elemen kita kena ambil dalam pengiraan tentang lembik dan lembab silat ini, iaitu dalam segi kata apa mengimbau mata lawan, iaitu trik maknanya itu trik lah, menunjukkan dia lembik dan lembab, tapi sebenarnya dia adalah lembut, liat dan berat. Okey. Udah ingatkan pada borang-borang tiga ni. Borang tiga ni dia menyentuh soal daya tahan, soal penggunaan anggota badan daripada tangan, kaki, siku, semua sekali lah. Apa yang Senjata lapan di dalam badan. tangan kita tu daripada hujung jari sampailah pangkal. Kaki kita daripada hujung kaki sampailah pangkal. Kuku penting tak dalam Boleh badan? juga. Itu yang kita renjis tu pakai besi. Cakaran. Cakar. Dan juga kalau ada kelebihan dari penggunaan tubuh badan yang lain, maknanya dari segi yang tubuh badan yang besar, yang pohon, kita gunakan dengan sebaik boleh. Maknanya kita nak tengok macam orang boleh buat terbang, dibasah di atas, kan? Helikopter kick macam Ya, tu lah. begitulah. Ini banyak dalam bidang paduka lah kan. Teknik dan sebagainya. Ini banyak lah. Okey, Udin nak tanya Paduka. Paduka telah lama menjudikan surat seni ya. Apa yang biasanya Paduka lihat dalam penjudikan surat seni? Yang penting saya lihat adalah yang penting saya lihat adalah pergerakan seni halus. Seni halus. Dari sini banyak Lembut. Dah lah lembut. Seni lagi tu. dengan pergerakan tangan, bukan saja tangan. Contohnya mengelak, twist, Ada sebab dia. ada sebabnya. Ada sebab kan. Dengan langkahnya, kakinya masih Kelek. kelek, badan dan kaki sekali bertwist. Betul. Bukannya badan dia, kaki tak boleh. Jadi benda saya tengok semua Nampak body keseluruhan. movement.
Body movement dia, tangan, semua memang pernah nak Ini namanya schematic body movement of a martial arts artist. Betul. Kan? Maknanya saya bersiap sikit. Okey, martial arts artist dengan penari itu dua-dua adalah body movement artist. Okey. Kenapa kebanyakan martial arts artist kalau dia mengambil seni tari, dia adalah sebenarnya dapat menguasai lebih cepat. Seperti macam Bruce Lee kita adalah seorang penari yang bagus. Paduka boleh menari tak? Boleh. Alhamdulillah. Paduka boleh tari, Johnny Domo pun boleh tari. Saya kuranglah pada tari ni. Bab tari ni saya ingat pada Paduka Syekh Maharani kita, Pak Syekh Melaka. Pak Syekh kalau ada menonton, Assalamualaikum. Itu memang tari. Menari seperti menari Melayu kita itu. Dan kemudian masuk ke ilmu kesilapan. Jadi Paduka boleh menari ni tari apa Okey, masa saya belum kahwin lagi, saya memang ada masuk workshop dulu tarian. Tarian apa tu? Inang, Tadi Melayu. namun Inang Zapin. jadi pernah rasa lah. Tarian yang banyak menggunakan pergerakan badan, belik, mengelek, mengangkat dan zapin. Jadi tarian-tarian itu melibatkan seni warisan lah. Ya. Jadi saya masa tu dah belajar silat, tapi gerak tu bagi senang saya. Betul. Bagi senang. Lagi senang. Jadi saya buat je. Jadi. Disuruh. Jadi Boleh buat. Orang apa je. Jadi benda tu kita dah rasa sama sebab dengan silat. badan, tubuh badan tu, body mechanism, schematic dia sudah memahami. Ya. Kan? Kalau tangan naik, tangan kanan naik, tangan kiri naik duduk mana, jangan gantung lelai kan, dia mesti kan. Kaki kanan, Okey. tangan kiri. Kaki kanan, kanan kiri. Macam dua kali dia Okey. layu. Tadi Rock kita gila. rock tu Ayah Teh punya cerita lah. Ayah Teh pandai kan. Sekarang ni maknanya apa yang Paduka maksudkan ni, sebagai seorang pesilat kita mesti mempunyai tubuh badan yang hidup untuk menerima dan mendeklamasikan pergerakan itu. Okey. Itu yang bahagian seni lembut patah dan sendinya itu. Kemudian dalam bentuk yang lebih keras, tumbukan. Okey. Apa kaitan suara dan tumbukan? Paduka. Okey, apabila kita bersilat, bertempur, suara amat penting. Suara. Okey. Bukan suara sepanjang masa. Ada tahapnya untuk kita bersuara, supaya kalau kita bertempur, kita tumbuk, senyap. Ni tak ada. Ekspresi tak ada. Orang Ekspresi. dia tak keluar. Here. Baru. Ini bau. kalau kurang. Kurang Jadi benda tu pergerakan, pukulan dan tu mesti ada suara. Ekspresi. Kalau tak silap saya lah kan, zaman kita awal-awal bersilat dulu kan, zaman kita busana, tanja, cantik, apa semua, kita bersilat. Silat bodoh dia kita kan. Pergi silat, pakai baju hitam, masuk gelanggang. Dan kita bersilat dengan ekspresi yang sangat banyak. Betul. Kan, jatuh, bangun, menjerit, menendang. Tapi benda tu seolah-olah hampir tenggelam, lupus. Ya. Tapi anak-anak muda kita, anak-anak bangsa kita, saya tengok dalam media masa masih garang juga. Ya. Jadi ini macam mana satu bila nak pakai? Apa pandangan Paduka ni? Orang kata garam biar bertaring kan? Keras biar berbelang orang kata kan? Jadi adakah ini hampir lupus? Betul? Ya, bagi saya perkara ni sebenarnya pertandingan sekarang sudah dibakukan. Baku. Ya, jadi kadang suara tak boleh. Oh, disuruh tidak boleh. Ya. Suara tak boleh. Gerak semua tak ada suara sekarang ni. Dulu memang hebat. Sekarang nampak tengok pun dah kurang. Kisah budak sekarang semua terikut dengan
sekarang punya Silat bisu lah. sekarang punya sistem. Kenapa tak boleh? Dia takut terkejutkan juri ke apa? Itu tak boleh tak. Itu dah okey. di undang-undang dah di Undang-undang kan. kan lah. Di international. Jadi Okey. itulah yang buat kadang-kadang dulu masa tahun 70-an dalam masa Piala Dunia 70-an. 70-an. 87 Adakah 87. sendiri pernah bertanding Ya, kan? saya pernah bertanding pada tahun 87 World Championship yang keempat di Stadium Negara. Di Silat Malaysia, permainan Messi bersuara. Malaysia. Jadi banyak kemenangan pada kita. Dengan gerak, serangan, suara. Jadi lepas 4 tahun 5 tahun kemudian sekarang disekat. Sekarang suara tak boleh. Pergerakan tegak semua dah Terganggu lah. terganggu. Jadi sekarang nak menang pun dah susah. Apa? Itu yang pengalaman. Sekarang ni kita pergi kepada tentang selangor martial art kita ini. Apa yang kita nak dalam pertandingan kita? Kembali kepada natural. Yes. Back to nature. Yes. Tumbuk. Yes. Ya. Siku biar berbunyi. sikit. Kita melihat itu. Ya. Kita nak benda tu kembali. Betul. Sebab kami kan kita bergerak ke arah tradisional silat tradisi silat warisan ni kembalikan. Jadi dalam pertandingan ini ada markah. Tumbukan tanpa suara tidak salah. Bukan kata di negatif markah, tidak. Tapi tumbukan bersuara ada markah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Jadi ini yang kita minta pada anda peserta-peserta, jangan bertari kosong saja. Adakan 3-40 sangat untuk menyerang, menumbuk, menendang, menipu dengan suara, deklamasi kegarangan merdeka, watak pengayaan watak. Betul kan? Betul okey. Uda nak tanya apa-apa? Saya bersetuju dengan cikgu. Setuju saja awak ni. Bersetuju dengan Cubalah bangkang sikit. sifu saya. Saya bersetuju awak bangkang. Saya bangga. Bangkang sikit. Oh, payah pun nak bangga. Payah. Nanti saya dikeluarkan. Sebab kita berada dalam para yang sama kan. Cuma macam ni lah. Udah lihat pencapaian pesilat-pesilat kita untuk virtual pertama ni. Jangan nak kutuk semalam dah kutuk teruk. Level. Kau orang takut. Kita boleh pertingkatkan lagi. Pertingkatkan. Setuju? Pertingkatkan. Maksudnya sesi 1 pertingkatkan lagi. Pertingkatkan lagi. Okey. Yang betul. Maknanya dengan menambahkan elemen-elemen tradisi itu dengan lebih lagi. Kan maknanya kita nak lihat silat tradisi lama, silat asal kita ni keluar. Okey. Kita keluarkan yang lama-lama itu, silat sifat yang sebenar. yang Sifat gelanggang gelap-gelap tu, gelanggang pasir, gelanggang batu tu. Ya, Kan? walaupun contohnya sekarang kita dah belajar silat Atas mattress, atas mattress, bilik aircon. bilik aircon. Lantai Modern. apa tu? Lantai Seringkat 25. Korea punya apa? Tapi sepatutnya bila kita ni lebih maju, kita patutnya lebih jadi baik. Lebih tangkas, lebih pantas, lebih hebat, lebih bertenaga. Adakah kerana kita tidak fokus ke arah tu sekarang? Kita fokus pada nak memperagakan perwatakan diri kita. Oh ya, mungkin sebab sebelum ni sukan tradisi ni kurang Minum diambil kopi berat. jemput minum Ya. kopi. Belum ada penaja kopi. Kita belum ada penaja kopi. Sukan kita lebih kepada silat sukan. Silat sukan. Okey. Fokus kita pada silat sukan. Itu tidak salah silat Tidak sukan salah. duduk di dalam silat sukan sport. Sport. Itu tidak salah, betul tak? Masih. Okey. Kita gagalkan. Silat Okey. sukan kita teruskan. Tapi Okey. ini silat tradisi yang kita nak lestarikan, kita nak hidupkan balik semangat dia. Itu yang kita nak tu juga ya. Orang-orang lama ni yalah, bila kita berbincang di peringkat antarabangsa bersama guru-guru kan masyarakat Malaysia, Nusantara dan sebagainya, kita merasa sedih ataupun rasa macam mana lah, macam ada sesuatu yang hilang dalam silat kita. Betul juga ya? Tidak Ada ditunjukkan. sesuatu yang hilang dan kita khawatir ini akan Hilang terus. hilang, Okey. pupus. Di mana nanti setiap orang akan memainkan silat yang sama di semua tempat. Tapi kalau yang sama dengan keindahan, dengan kelebihan, kecepatan, ketempatan, kehebatan, tak apa. Okey, silat yang sama saya sentuh sikit. Macam
Macam kata di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, dia bersilat sama, kan? Sama. Oh, tak sama. Dia punya bunga pokok dia sama. Sabarlah. Ha. Dalam sama tu ada keberlainan dia. Ya. Kau ni kau cakap tak habis lagi. Kau ingat aku takut? Jadi sebenarnya bersamaan itu akan bukan menyusahkan. Dia membuatkan sesuatu itu menjadi macam sama, tetapi di dalam itulah kena pamerkan kerumitan dan keindahan. Ya. Iaitu kita terus sikit macam pesilat-pesilat dari Indonesia, kan? Bermain tepak dulu, bermain hampir permainan yang sama, kan? Tetapi tidak tercemar ataupun rosak dari segi tradisinya. Jadi kita menilai pesilat itu, permainan dia sama, 10 orang sama je. Maknanya ketangkasan pesilat itu sama lah kan di sini, kan? Ketangkasan dia menumbuk, menendang, bersiku, berpusing, dan keseragaman, keserasian dengan tempo muzik dia tu. Ya. Masuk kan? Masuk. Ya. Masalah di Malaysia ni macam mana? Udah setuju dengan kenyataan TJ yang kata dari ini dari setuju bagus. apa, Indonesia tu kita kata seolah-olah atau dari Pantai Timur seolah-olah sama. Kan? Betul. Yang udah lihat ini adalah silibus, kan? Silibus yang diajar di guruan. Apa yang kita nak lihat kalau boleh? Boleh. Ada elemen-elemen tambahan. Ya. Creativity. Ya. Okay. Maknanya setiap gelanggang tu memainkan sesuatu permainan yang tentunya berbeza dari gelanggang yang lain. Seorang guru dengan guru yang lain, walaupun Ya, betul. guruan, permainannya berlainan. Berlainan. Ada yang fokus di kaki, ada yang fokus di tangan, ada yang fokus senjata. Sentuhan guru itu Ya, sentuhan beri. gurunya. Perbezaan. Ada yang sentuhan lebih pada tari, ada yang lebih pada buah, kan? Hmm. Ada lebih pada bunga. Inilah yang kita nak tengok keindahan ni. Baik. Begitu. Dan kita bila lihat permainan, walaupun dia lah sama, kita bagi yang sama, kita nak pisah kan. Kita nak pisah. Tapi orang pisang je. Cakap. Pisang. Tapi orang kita boleh Pisang datang. makan pisang ni dalam bentuk yang berbeza. Betul tak? Betul. Dan pisang ada berbagai jenis pisang. Pisang datang. Ada pisang yang dimakan saja begini. Di Montel. Kita boleh goreng, kita boleh buat pengat, kita boleh buat kuih dan sebagainya. Itu Ada. adalah penterjemahan. Pisang datang. Penterjemahan. Sebab burger datang. Jadi inilah elemen-elemen yang kita nak lihat dalam silat tradisi. Kan? Okey. Di peringkat awal mungkin kita rasa risau. Apalah, kita bingung apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Tapi akhirnya nanti kita akan sama-sama jumpa. Kita di peringkat perguruan akan jumpa, peringkat pesilat akan jumpa, dan di peringkat pemain silat di antarabangsa ini akan merasa seronok bermain tradisi. Sebab bila kita berkumpul, kita tengok permainan yang berbeza. Kita tengok warna yang berbeza-beza, corak yang berbeza. Kadang-kadang perbezaan itu Dan ini indah macam indah. Inilah keindahan. Indah tu baguslah. Tapi kadang-kadang dia ada perbezaan ini yang menjadi karut marut ni. Kan? Oh, bukan. Bila kita meletakkan sesuatu itu tidak tepat pada tempatnya, dia akan jadi karut lah. Tapi kalau kita susun dengan cantik, macam corak dalam lukisan, kita letak warna yang sesuai pada tempat yang sesuai, dia akan jadi cantik. Ini cantik. Betul. Tapi ada juga orang lukisan-lukisan yang mahal, indah di dunia ni kita tengok tak cantik pun. Tapi mahal. Sebab nama dia. Okey, saya faham apa yang Uda cakap. Okay, hari ni Uda dia romantik sikit. Sebab semalam saya cakap kau jangan keras sangat. Dan romantik. Okey, Uda akan bersama saya banyaklah sebenarnya. Jadi kita akan banyak mendapat sentuhan-sentuhan tradisi ini daripada Uda. Cuma macam patukan Joe kita ini. Okey. Apa lagi yang mana Paduka rasa selain pada yang tadi cakap kan? Boleh menambah baik terutama anak-anak pesilat yang mana telah belajar bersilibus, bakuan, buku, robotik, straightforward yang boleh menambah, menokok tambah untuk masuk tandingan ni. Jangan lupa kita ni ditajar oleh
Selangor Aktif Martial Art Virtual Sport, kita ni saya lupa nak sebut Ditanya tadi. oleh Bubble. Bubble ni saya lupa nak sebut tadi. Yang Bubble mana? Lupa tadi, skip. Santai saja. Kita ni adalah di bawah tajaan kerjasama dengan DSSM, Dunia Seni Silat Melayu Selangor. Presidennya Tuan Haji Ismail Zamri. Tidak ada hari ini, insyaAllah akan hadir kemudian. Dan kita juga di bawah tajaan kerjasama dengan DSSM, Dunia Seni Silat Melayu Malaysia. Presidennya Tuan Roslin Abu. Saya rasa dia ada mengikuti Dia ada. video ini, yang insyaAllah hari ini terpaksa bergegas ke Kuantan. Dia sibuk, dia ke hulu ke hilir. Nasib baik dia tak ada helikopter. Kalau ada helikopter kejap hilang. Okey. Jadi kita menjalankan kerjaya ini dengan kerjasama dan tajaan yang saya sebut tadi, DSSM Selangor dan DSSM Malaysia. Okey, berbalik pada paduka tadi. Ramai budak orang boleh bersilat kat sekolah, kat FPTI, bersepak. Jadi dia orang ni nak ke mana ni? Macam mana ni? Paduka boleh bagi apa-apa jawapan ataupun pencerahan subjek. Okey, pada silat yang mau yang bertanding atau tak bertanding, yang pentingnya kita minta, kita yang wajib pada guru kita. Ya. Walaupun di peluang kita belajar silibus ikut silibus, tapi kita kena olahkan sikit kreativiti sikit untuk mencantikkan permainan, gaya dan semua pergerakan. Jadi kita walaupun dalam peluang kita mengajar ni, minta tolong pada guru-guru, olahkan sikit. Olahkan Kita sikit. tengok video kat sana, kat dalam laptop ni. Kita olahkan sikit. Olahkan. Olah Hidupkan sikit. dia. Bagi nampak. Bagi jiwa. Kreativiti sikit. Okey. Okey. Yang penting guru-guru kena cek ada kreativiti untuk menghidupkan permainan. Okey. Jangan kita hanya permainan yang Statik sangat terlalu silibus. jadi perguruan tak apa. Apabila pertandingan international, kita kena ubah sikit kita punya permainan. Kalau dalam perguruan, kita tetap dalam perguruan kita. Bila masuk ke pertandingan international ataupun mana, cuba. Ini masuk paduka ini secara keseluruhan sekarang ni. Ya, Bukan yang Selangor itu saja. Ya, semua. Masuk yang Ya, Selangor. Okey. jadi pentingnya cikgu. Cikgu. Jurulatihnya, Jurulatih. yang malu-malu untuk belajar. Kalau cikgunya tak mau belajar dengan bantuan orang lain, main kuliah selama-lamanya. Degil tak nak kembangan. Tak nak kembang. Okey, kita mesti open sikit pasal silat kita kena open. Jadi kita kembanglah kita punya silat permainan kita. Yang kita lakukan, kita punya permainan tak ke mana. Jadi yang perguruan yang ada, kalau boleh saya minta pada guru-gurunya kemaskan diri untuk cari ilmu sikit-sikit. Tambahkan, tanya orang macam mana nak kasi cantik, macam mana sesuaikan keadaan suasana permainan, bola, tendangan. Jadi benda tu akan menjadi cantik. Ya, jadi Cantik dan bermakna. Bermakna. Betul. Jadi permakahan mungkin dengan situ dengan keindahan dan kumpulan nanti dapatlah Maka yang lebih sikit. bermakna. Jangan kita harap pada dunia baku saja. Okey. Udah. Kemudian lihat untuk sesi yang seterusnya ni, markah di borang 3 ni tinggi. 2-3 lah. 1-2-3 lah sebenarnya. Tapi 3 Saya nak lihat di 3 ni. Kan? Sebab kebanyakannya berada di peringkat 4, 5, 6. Ada yang 3 juga. Tengok saya tengok di sini macam satu peserta ini markah dia 40 per 100 orang 3. Yang ini berapa? Cuba tengok. 50. 50 per 100. 50. Yang ini biasanya duduk di situ. 50 40 per 100. Sepatutnya secara lateral datarnya peserta-peserta daripada juri yang menjuri itu on the spot harus mendapat lebih kurang 60-an markah darab 5 dalam 300 markah per 500. Kemudian ketua juri akan tengok sebab ada
ada juri-juri ada tengok pesilat ni lawa cantik dia bagi bukan lebih. Adalah juri-juri tu adalah. Dia ada juri-juri yang dia tak puas hati je, dia tak peduli lah kau siapa, dia bagi 3-4 juri-juri tu ada juga. Kan? Jadi ketua juri dia kena duduk tengah. Kadang kesian. Jangan terkejut tuan-tuan, puan-puan. Kan? Ada permakaran yang duduk di bawah 20, bawah 25 per 70. Macam mana kita nak bantu? Kalau dapat 20 per 70, nak duduk top 10 kena ada view 3-4 ribu. Tapi kalau awak duduk nombor 2 ke, nombor 3 ke 1, tapi nilai permainan awak ni rakyat tak boleh terima tau. Jadi kita juri-juri admin hari-hari bagi apa? Tips. Ikut. InsyaAllah akan ada perbezaan dan kita nanti nak jemput lah kalau boleh Tuan Rosli Abu, kalau boleh kita nak jemput peserta-peserta itu ada secara live zahir di suatu masa kelak dekat-dekat hujung tahun kan. Jadi kita nak Paduka, dari segi pakaian kan ada 2 jenis pakaian. Satu pakai lawa, satu pakai pendekar. Pilihan pendekar Paduka yang mana? Pakaian pendekar. Pakaian pendekar. Ya. Okey, macam mana tu maksudnya pakaian pendekar tu? Okey. Bayar pakaian pendekar bukannya raja. Bukan raja. Jadi pakaian dia simple, tapi kemas ringkas dan nampak keterampilan, kegarangan, keanggunan pendekar. Kalau kita pakai cantik, pemesanan besar semua ni kan. Jadi kita masa seorang raja. Okey. Tak silat. Okey. Jadi Raja Sari boleh tak? Raja Sari. Itu dah kelamin lah. Okey. Jadi penampilan saya suka dengan pendekar. Jadi dengan kalau pakaian yang terlalu besar, kan. Jadi fit, biarkan. Tapi kalau ayah teh pula cakap semalam, kalau pakai cantik-cantik molek, kreatif nak bagi makan banyak. Jadi macam mana ni? Pakaian cantik, silat kurang, saya makan kurang lah. Sebab kita nak tengok pertandingan silat, bukan pertandingan batal tu cantik. Jadi pakaian dia kena ala pendekar bau. Okey, saya faham. Kalau macam ni kita ada dua macam seorang pesilat ni berlantar 2. Satu dia pakai busana. Okey. Berkesederhanaan lah kan. Jangan tanjak terlalu tinggi sampai nak gerak tak boleh. Boleh bersilat lebih kepada seni silat tradisi, tapi tetap ada tumbuk tendang yang bersesuaian supaya tanjak tak jatuh, samping tak terlanjur semua kan. Maknanya kita kena faham apabila pakaian terlalu cantik, jarang orang nak bertempur kan. Kalau kita tengok filem-filem drama apa kan, pendekar dia mana dia pakai cantik kan, rompet-rompet je. Okey, keduanya peserta boleh berpakaian persilatan kan, dengan ikatan dengan golok apa benda, dengan baju smart silat, dengan bengkung kan. Walaupun tidaklah banyak kreativiti di situ, tetapi Paduka Cho janji akan bagi makan yang lebih banyak. Janji. Ya. Kita peduli dengan Ayah dia kata kalau hitam semua kita tak boleh bezakan. Itu Ayah punya side. Paduka Cho janji akan tengok pendekar. Okey, itu lelaki lah. Ya, kita nak benda ni pendekar yang Right. Okey, perempuan sama lah kalau perempuan. Sekali. Ini yang cerita pula. Ni nak pergi kat Sri Kandi. Sri Kandi ni nak pakai macam mana ni sekarang ni? Cuba cerita sikit. Okey, Sri Kandi pakai macam itulah dia jangan cantik. Kalau tak pakai cantik tak enjoy pula. Tak apalah, apa yang Paduka nak. Tapi kau boleh pakai yang bersesuaian. Maksudnya aurat dengan bengkung, dengan samping, dengan tanjak. Cukup. Selubung-selubung tu tak payahlah. Kalau kau pakai itu telekuk, itu apa ni? Tudung. dengan tu sikit. Maknanya ini bukan tempat untuk nak memperagakan
seni kecantikan diri lah ya. Itu untuk Okey. Saya ingin membawa anda balik ke tahun 70 80-an apabila kita bersilat. Lelaki dan wanita pakaian dia sama. Tak, baju silat je. Dia tak ada wanita tu dia lebih-lebih kan. Dan bermain pun hampir-hampir sama kasarnya, betul tak? Betul. Jadi zaman benda tu kependekaran Sri Kandi ni perlu kita kembalikan. Dan sekali lagi saya cakap, Sri Kandi perempuan ni boleh menghantar 2-3 video. Tak apalah, hantarlah. Satu ni nak tunjuk cantik, dah tahu dah tak banyak. Tapi nak tunjuk juga, hantar mana tahu boleh jadi filem star. Oh, insyaAllah. Tetapi yang itu Paduka Jo tak semau pandang lah. Itu Ayote, Tajuri, Ahmad Salimi, Uda akan bagi markah yang banyak lah. Ayah Azri, Paduka Jo memang akan bagi markah sedang-sedang. Okay? Saya rasa kemudian pakai pakaian. Ingat balik zaman anda bersilat pasal awal dulu. Kan macam mana orang pakai kan. Cuma kalau nak bertanjak pun saya ingat kalau pendekar biar yang bersesuaian lah ya. Okey. Jadi pakaian saya dah sentuh. Okey. Udah nak tanya apa? Itulah tentang pakaian ni bersederhana. Kan kita tidak minta ataupun tidak memaksa peserta ni bersusah payah untuk membeli pula baju-baju baru. Pinjam lah, saya beli pinjam. Kan? Tidak, tujuan kita ni santai asalnya kan. Kita nak faham tu, mana apa yang dia pakai. Tapi kalau yang dah sedia ada tu molek, pakailah yang molek. Betul. Kan? Betul. Jadi sesuaikan dengan karakter kita. Kalau kita nak mainkan karakter, contohnya kita nak main karakter anak raja bersilat. Tak salah. Okay. Kalau kita nak mainkan karakter petani bersilat, tak salah. Ustaz ke? Ustaz nak bersilat. Tak salah. Jadi Jadi mainkan karakter. Apa karakter kita? itu bahagian kreatif sebenarnya. Bahagian kreativiti. Itu yang Puan Yanti cakap. Kalau sama je macam mana kita nak nilai. Maksud dia kita pun tengok ni macam nak tengok ni. Banyak lain. Betul lain. Ini masalah ini banyak kita hadapi dari belah bahagian dari Indonesia. Ya, Pak Dodi Suhada kalau anda menonton, cuba asing-asingkan peserta itu. Contoh dari satu perguruan, 6 peserta, muka kanak-kanak, colek muka, ya, indah muka pun hampir sama. Baju sama, latar belakang sama. Jadi orang yang kelima ke enam, juri dah mata pinat. Ya betul. Jadi cuba pisahkan. Kalau kanak-kanak ni, kadang-kadang kita susah nak bezakan antara lelaki dengan perempuan. Sebab sama. Itu dia nama tu. Muka sama kan. Lepas tu kita bezakan dengan nama. Nama kan? ya, Itu pun betul. kalau nama tu Jauh boleh, lah. kalau kita kenal. Kalau tidak memang agak Yang seksa ketua juri lah. Ya. Okey, tentang pencak, tumbuk, tendang, buah ni saya ingat di bahagian daripada Indonesia tidak masalah sangat kan. Lebih jelas sebab mereka dah biasa dengan pembakuan dan pencak dan jurus ni. Cuma dia Malaysia ini saya tengok masih ragu-ragu nak bertari seni atau nak bertarung. Yang kita minta dikombinasikan kedua-dua itu menghasilkan satu watak kependekaran, betul tak? Kan? Macam baju kejuk, tengok wajah walaupun simple pakaian tapi watak kependekaran karakter tu ada, kan? Digerol tapi disayangi, kan? Macam itulah watak yang perlu kita bawa lah dalam kehidupan kita. Saya bercerita sikit tentang klise zaman dulu. Pendekar ni sebenarnya memang disukai oleh heroin macam wanita, kan, yang menyukai dia, termasuk juga wanita-wanita dari sebelah musuh. Jadi itu watak pendekar. Lakonan tu kena ada. Betul tak? Betul. Jadi bahagian Paduka ni tentang pencak sepak tentang tubuh, kependekaran, pakaian, apa lagi yang kita boleh cover untuk Paduka. Selain berapa orang tiga, Paduka duduk orang mana lagi selalu? 5 benda yang simple. Dah cuba lah tahu. Kreativiti semua. 5 dan kreativiti. Okey. Yang satu.
dan borang nombor 1. Okey, kita lalu sikit borang nombor 1. Keaslian gerak. Kan 1 2 3 borang ni memang dia berkait kan dengan saya olahkan kan dia berkait. Paduka nak pilih mana-mana nombor ni untuk diperceritakan. Okey, Yang kritikal ke paduka lah. Kritikalnya. Saya nak cari borang paduka. Paduka tengok. Apa cerita? buat serangan, temukan tenangan dan tidak. Nombor? Serangan, tumbuk, tendang, tujak. Okey, yang saya minat lah. Okey. Ceritalah kalau minat. Okey, jadi penilaian gerak, keaslian gerak. Jadi kita kena memberi peranan serangan yang mantap, olah gerakan, tumbuk yang mantap, terus tumbuk yang lebih mantap, tenangan biar habis. habis Habis. kaki tu tambah 6,5 lagi. Habiskan Habiskan. tenangan tu. Tarik balik, pasang balik langkah. Bukan macam tenangan yang tak mau Jangan tendang angin lah. angin. Itu je. Tujak. Apa dia buat? Dia Yalah, jarak kan. tapi semua tenangan semua tu. Jadi penting yang dulu serangan, temukan serangan dan tujak. Tapi permainan biarkan dianya berseni tapi pulangnya mantap. Biar tumbukannya 1, 2, 3 padu. Tendangan susah, tendangan satu di bawah aja. Kita boleh tendangan bawah, atas, belakang, semua ada. Ada 4 tendangan kena buat. Baru nampak mantap. Itu je. Saya petik secara rambang salah satu pesilat umum lelaki kita. Nama saya tak cakap yang di markahi oleh paduka Johor kita. Dalam 100 markah 100 poin dapat berapa tau? 38. Paling tinggi 6. Yang lain 345. Itu benda tu yang saya risau. Saya tak salahkan paduka Johor kerana beliau melihat dari tahap yang tinggi. Jadi sekarang ni tugas saya ni sebagai moderator, penyelaras, ketua juri untuk mencari keseimbangan. Saya tidak boleh menarik paduka Johor ni turun ke bawah. Jadi saya perlu menarik anda naik ke pertengahan kan, supaya dia bertembung. Jadi contoh, kalau yang dulu yang sebelum ini okey, daya tahan 6, dapat markah 6. Maknanya pesilat tu bermain agak penuh lah. Kalau yang paduka bagi 6, yang lain mesti bagi 7. Saya tahu dah. Okey. Kemudian yang lain-lain tu, gunaan tangan, gunaan kaki, gunaan tumbuk, tendang, sikuan, penggunaan senjata untuk menyerang dan hilasan, buangan, tangkapan, kuncian ni semua 5 markah ke bawah. Itu pandangan otai. Anda tidak boleh kata tidak betul. Saya ni setuju sebagai ketua juri ini, saya setuju. Saya setuju pula. Saya tak setuju. Setuju tu kerana benar, bukan tak setuju. Tetapi dalam keadaan ini kita mesti beritahu pada peserta yang benda ini tendang kasih habis, tumbuk kasih habis, jangan tinggal. Kan tumbuk tinggal. Kalau kata tumbuk dan nak sambung seni, tumbuk macam ni boleh, jangan bermain-main di awang-awangan kan. Jadi paduka Johor ni dia melihat yang hadir ini adalah pendekar Sri Kandi. Juri-juri lain ni kadang melihat pelakon kan, melihat watak tu orang. Kalau kata Sri Kandi tu lawa, mereka mata buka sikit. Jadi saya memang akan buat penjurian yang lawa-lawa ni pukul 3 pagi. Jadi dia orang celik lah. Time tu paduka Johor dengan Yazi dah kita suruh balik tidur. Kita suruh dia balik tidur. Pukul 1 paduka dengan Yazi balik tidur. Sebab besok dia orang beli awal. Pukul 9 dah terpacak. Yang lain-lain tu standard lah
Jadi kita bekerjasama berganti-ganti waktu. Jadi berbalik pada Baju Kerja, saya ingat kita dah cover hampir semua bahagian. Kalau ada apa-apa nak tambah? Okeylah, saya minta pada yang penting jurulatihnya Jurulatih, penting cikgu latih. untuk mengkreatifkan lagi gerakan siap sudah itu. Pada dapat lagi cantik, lagi mantap, lagi kita punya diri pun semangat. Yang penting pesilat ni dia tahu buat apa yang dia ajar. Okey, akan buat. Dia akan buat apa yang dia ajar. Itu je. Langkah kadang-kadang dia masih, kita nampak dia masih tersul lagi. Dia masih apa? Masih menghafal. Menghafal lagi langkah-langkah tu. Kita faham. Itu namanya membaca buku dalam gelanggang. Betul? Betul Jadi lepas ni ada masa lagi. Cuba jurulatih Ekspresikan lagi pesilat-pesilat yang akan bertanding. terutama yang dalam Malaysia ni lah. Jurulatih daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Barat Timur. semua. Jadi Ha. pada jurulatih cuba create something, make it new, make it hebat. Hebat, make it Ya, strong, make banyak it mantap. vicious. Power. Make Yes. it interesting. Supaya nanti kita ini benda di perekan silat kamu akan dimasukkan di YouTube, YouTube, jadi ha. satu dunia tengok. Betul. Jadi kamu nak nama kamu, kumpulan kamu, anak kamu naik, cuba mantapkan lagi permainan tu. Okey? Cuba. Udah, kata-kata akhir Kita nak tutup ke ni? ucapan. Sekejap. Sekejap lagi tutup lah ya. Tutup dah. Yelah, kita dah on air pukul dah berapa lama ni? Jam lebih. Sejam dah. Sekarang ni 10.30, tadi kita start lebih kurang 9 lebih-lebih Ah. kan? 1 jam dah. Keputusan sesi 1 dah keluar. Okey. So jangan maksud dia kepada yang berjaya ucapkan tahniah. Lupa Tahniah kepada peserta yang berjaya, tahniah kepada peserta, tahniah kepada guru, tahniah kepada perguruan, tahniah kepada saudara mara, tahniah kepada mak bapak, adik-beradik, orang kampung. Tahniah semua jiran yang telah sama-sama menyokong. Udah tahu nak buat benda ni bukan senang. Melibatkan ramai orang. Yang melibatkan persokongan. Dan sebab kita ada dua, satu juri, satu lagi ni apa? Teknikal. Teknikal yang sokong di YouTube ni, yang viewer. yang viewer ni. Viewer jangan lupa subscribe. Tak subscribe tak ada viewer. Subscribe. Dan kalau nak hantar cepat. Kalau hantar lepas nanti markah untuk viewer sikit. Kan markah juri cikgu juara dah okey tinggi, viewer dia campur dia tidak jadi kuat. jadi hantar segera. Dan kita benarkan hantar beberapa versi. Berapa kali nak hantar. Penyertaan ya, hantar. Jadi jangan patah semangat pada yang tak berjaya, jangan patah semangat. Saya tak bersedih. pernah sebut kalah, saya sebut tidak menang. Tidak menang. Jangan bersedih, jangan merajuk, Jangan bakar baju silat. Jangan merajuk. Kan? Kita ada lagi ni. Sesi nombor 2. Kita ada 3-4 lagi ada. Ya. Teruskan perjuangan. Kemaskan, cantikkan, molekkan, tajamkan. Ya, kalau semua cantik, molek, tajam ni siapa pula nak menang? Dia semua cantik, molek, tajam. Semua akan menang. Maknanya level sekarang ni kita terpaksa nak cakap level yang kita dapat ni di bawah level sebenarnya kelayakan. Kalau ada saringan banyak nak lepas. Jadi yang sesi 1 kita jurikan seluruhan. Kalau level sesi 2, kalau kata video ni melepasi 200 video, kita kena buat saringan awal. Sebab saya tak boleh mengikat juri 8 pagi, 4 pagi, lepas tu 9 pagi start balik. Tak boleh. Jadi Kita buat saringan. Di bahagian penjulian akhir itu sekitar awal bulan Ogos, kita mungkin terpaksa buat saringan lah. Maknanya kalau saringan 1 sudah tidak lepas, maknanya kalau markah bawah 40 mesti tak lepas saringan 1 tentang itu. Jadi anda kena lepas 50 markah ke atas untuk dilayakkan di bahagian juri. Bayangkan macam mana Baju Kerja yang telah bersilat 52 tahun nak menjuri satu video yang mana seharusnya
bukan sampai ke level paduka ni. Saya bukan kata apa, maksud saya Kau hari ni teruk lah. tak adalah. Saya tengok video ni Ah. berulang-ulang dah. Saya dah kepala mata dah pusing. Sekarang ni saya tengok video tahap 2, sesi 2. Alhamdulillah ada banyak perubahan lah. Semua ada banyak perubahan. Tapi yang lumbuk-lumbuk belum masuk lagi. Jadi pertingkatkan. Kalau duduk dalam grup WhatsApp 1 atau 2, hari-hari kot diberi tips, baca dan faham dan cuba ikut. Hayati kan. Kan? Yang ini walaupun ini silat alam maya, tapi ini bukan silat alam hayal. Dan mesti realiti. Saya bawa paduka jo. Tidak senang ada bawa appointment dengan paduka jo. Kan saya kena buat appointment 48 jam baru boleh dapat. Udah Johnny ni. Yes Johnny, where are you? Come. Dia adalah. Okey, kemudian yang lain-lain saya nak kena jemput Ayah Z. Saya ingat dia ada kat Cameron Highland, rupanya dah balik Kelantan. Saya ada nak kena jemput guru pada apa ni, Tajuri. Kan? Ayah T dah. Kemudian guru muda Hakim lagi. Kemudian apa ni, guru muda Salimi. Ahmad Salimi. Dan kemudian beberapa peserta-peserta yang saya rasa untuk dan juga guru-guru yang tidak menjadi juri tetapi guru-guru kesilatan. Kita nak dia orang express kan. Ini yang pandangan dari juri. Kita tak tahu apa pandangan guru-guru yang melihat tapi diam. Ya. Kan? Jadi Kita sama lagi tentang pernyataan tadi antawal sebab kita nak elakkan dari masalah teknikal. Ya, betul. Yang tidak termasuk senarai, bila tak masuk dalam senarai tak dapat kita jurikan. Sayang. Kan? Sayang. Tuan-tuan dah menunjukkan video yang bagus, kemudian bersusah payah kan, hantar, kemudian tak dijurikan. Sayang. Kan? Sayang. Jadi hantar awal. Ya, jangan tunggu last minute. Kemudian last minute tak masuk dalam senarai, sedih pula. Sedih Kan? pula. Lepas tu call kita tak boleh buat apa-apa. Bukan call saya. Call keputusan. Saya juri saja. Jadi nak beritahu benda ni. Sayang kalau kita dah berusaha tak dapat diketengahkan bakat tu. Jadi udah sentuh yang itu, jangan rasa serik. Teruskan perjuangan. Jangan benci udah Semangat. Cintai silat, cintai budaya bangsa. Okey, dengan ini saya rasa kita wrap up. Terutamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Paduka Jo yang datang dari Langat. Langat 1 jam aja dari sini, dikuranglah kan 1 jam dari sini, duduk sini. Bukannya ada apa-apa imbuhan pun, tapi Paduka sanggup datang demi semangat. Kerana ini adalah satu cara dapat menyampaikan hasrat hati beliau dan kalbu kan di apa, Supaya pesilat tahu. pesilat tahu. Satu saya tambah. Saya tengok, saya dah nampak Paduka Jo berdepan dengan beberapa anak-anak muda beberapa kali. Dan Paduka akan tanya, "Awak belajar silat tak?" Jadi ada yang cakap belajar. Okey. Ada yang cakap tidak. Saya boleh nampak muka Paduka Jo ni mendung awan berarak lalu. Macam sedih. Saya tak sedih lagi. Kalau kau tak belajar silat, kau punya pasal lah. Kau kena belasah, kau tanggung. Tapi saya nampak, banyak kali saya nampak wajah Paduka Jo mendung, dia muram sedikit. Kan? Jadi di situ saya tersentuh hati. Dan saya saya bercerita dengan Paduka dan Johnny. Ni udah yang kita mungkin akan membuat kursus-kursus ledek, kan? Dengan bayaran yang sedikit lah, RM10, RM20, ke kan, untuk menurunkan ilmu ini bukan atas nama silat-silat tertentu, tapi atas umumnya silat. Macam Uda adalah pakar pada langkah. Langkah beliau yang terakhir langkah 1000. Itu bila bapak dia kejar lah, kan? Yang lain tak. Bukan bapak mentua. Bapak betul juga langkah 1000. Jadi bab langkah, kemudian Paduka ini bab kompetitif. Macam Ayah Z, bab strategi, kan? Orang tua Kelantan ni dia mengatur strategi sungguh bagus. Saya tengok, saya baca pergerakan beliau. Okey, Ayah T Tajuri, yang juri-juri lain ni lebih contemporary lagi, masih
masih happy go lucky. Jadi insyaAllah kita suatu hari dapat kita buat secepat mungkin. Tuan Rosin Abu take note, mungkin kita nak buat di Lagong lah, di Bukit Lagong. Jadi dengan ini kita dah habis Sudah. saya menyusun kata penutup, ucapan terima kasih, salam dan mohon maaf lah sekiranya bahasa kami ini terlanjur lepas kan. Kasar tu saya setuju sebab saya memang bercakap macam ni kan, tapi tidaklah berniat untuk merendah-rendahkan sesiapa, memperolokkan atau bergelak. Tidak. We are very serious. Kami sangat serius dalam perjuangan ini, ya, demi silat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi keempat. Ya! So, pisang ni tak boleh makan lah.